Salah dan silap dan kurang daripada saya, hak yang kerdil ini, berikan teguran dan nasihat. Saya doakan kepada tuan-tuan guru, para asatizah, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan ditetapkan iman, dikurniakan Allah nur cahaya pada wajah, pada lisan, pada anggota tubuh badan, agar mudah menjadi ikutan kepada sekalian masyarakat. Seterusnya, kepada ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat, abang-abang, kakak-kakak, hadirin dan hadirat yang ada dalam masjid yang mulia ini, saya doakan kepada semua kita, mudah-mudahan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Aminlah. Aminlah doa kat tuan-tuan. Tidak ada satu doa yang bila diaminkan oleh imam, maka diaminkan oleh makmum serentak, maka doa itu doa makbul. Seterusnya, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya harap semua dalam keadaan sihat walafiat. Mudah-mudahan majlis hari ini memberikan satu impak yang besar bagi kita sebagai contoh teladan dalam kehidupan kita lepas ni, insya-Allah. Khair. Jadi marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita berdasarkan kepada hadis Nabi, kalau berkumpul umat aku ramai-ramai berdoa, pasti Allah akan lantik di kalangan kita seorang yang doa dia makbul. Kerana dia, semua doa orang yang ada dalam ni semua makbul. Baik, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda. Hadiahkan kepada semua para masyaikh, para ulama, para asatizah, tuan-tuan guru. Hadiahkan juga kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang berada dalam qaryah Masjid Terapung ini, yang mungkin dulu mereka bersama dengan kita, tapi hari ini tahu-tahu Allah dah ambil dah mereka lebih awal daripada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, saya harap semua duduk dalam keadaan yang tuan-tuan rasa tuan-tuan boleh selesa, tak apa. Okey, duduk elok-elok, tak ada masalah. Ni sebenarnya pun ada ruang-ruang lagi boleh duduk, tak ada masalah. Yang kedua, saya tanya sungguh-sungguh ni, betul ke hari ni tuan-tuan nak belajar pasal mati? Sungguh ke Awi? Betul? Maknanya nanti kalau nak gelak pun seriau. Betul tak? Sungguh. Baik, kalau begitulah determine tuan-tuan nak mengaji apa nama bab mati, saya cerita kat tuan-tuan 3 bahagian. Hak mati, hak bangkit lepas mati, hak apa nak jadi lepas tu. So suatu hari Nabi Sulaiman alaihi salam duduk dalam satu majlis. Nabi Sulaiman adalah seorang pemimpin. Sebab itu saya kena bagi tahu dekat tuan-tuan, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utuskan atas muka bumi
yang mereka itu tak jadi pemimpin. So menjadi sunnah Nabi, setiap kita mesti ada kepimpinan dalam diri kita. Sebab tu Allah bila meletakkan setiap Rasul dan Nabi dalam satu masyarakat, Nabi itu mesti akan lead masyarakat tadi itu. Nabi itu mesti akan bimbing masyarakat itu. Nabi itu mesti akan didik masyarakat itu. Jadi kalau tuan-tuan nak ikut sunnah Nabi, tuan-tuan dan saya, kita mesti kena ada dalam diri kita macam mana kita nak memimpin. Tuan-tuan mesti kena ada. Salah satu pemimpin dalam kalangan para Nabi yang power, beliau ataupun baginda adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. So Nabi Sulaiman bila dalam meeting dia beramai-ramai, ada masyarakat ataupun kita kata umat Nabi Sulaiman pun ada, makhluk-makhluk lain pun ada. Tiba-tiba dalam mesyuarat itu, di sebelah Nabi Sulaiman ada seorang lelaki yang memakai tutup kepalanya. Macam kita ambil kain ridak ni, kita letak atas kepala kita, dipanggil dalam kalau syekh kalau Imam Malik dia panggil toilasan. Dia letak atas lagu macam dia lagu tu. Buat lagu tu. Macam Baba Ali selalu pakai, Baba Ismail panjang Patani selalu pakai. Yang ni Imam Malik hanya pakai bila dia nak meriwayatkan hadis. Jadi ada seorang lelaki tu, dia tutup kepala dia, dia duduk sebelah Nabi Sulaiman, dia tenung rapat dengan seorang lelaki yang duduk di hadapan Nabi Sulaiman. Lelaki tu bila dia duduk, dia tengok lelaki tu duduk renung dia rasa tak selesa. Lelaki tu duduk renung dia rasa tak selesa. Lelaki tu duduk renung dia rasa tak selesa. Dalam dia duduk rasa tak selesa, dia rasa tak selesa tu, lama-lama dia mai jumpa Nabi Sulaiman. Lepas tu dia kata, ni Nabi Sulaiman, siapa yang duduk ada sebelah Nabi Sulaiman tu yang duduk renung saya daripada tadi? Nabi Sulaiman kata, yang duduk sebelah aku, yang tu malaikat maut. Yang tu malaikat maut. Tuan-tuan janganlah duk buat macam orang kata apa, bolehkah malaikat nak duduk sebelah Nabi Sulaiman? Jangan kata duduk sebelah Nabi. Nabi ni, malaikat Jibril pun pegang paha Nabi Muhammad nak baca hadis. Boleh faham? Jadi para malaikat dengan Rasul ni, mereka memang berhubung rapat, memang kawan baik. Teman kepada Rasul adalah para malaikat. Jadi malaikat maut duduk sebelah Nabi Sulaiman, duduk tengok lelaki tu tanya, siapa dia sebelah Nabi Sulaiman yang duduk renung kat saya ni daripada tadi? Nabi Sulaiman kata, hak sebelah ni malaikat maut. Dia kata, ya Allah, tolong jauhkan aku daripada dia. Nabi Sulaiman kata, nak pergi mana? Dia kata, bagi saya pergi negara yang jauh sekali. Maka Nabi Sulaiman perintahkan angin bawa dia sampai ke negeri jauh, yang paling jauh sekali. Sampai dia turun dekat situ, awan tadi bawa, dia turun saja, dia panggung kepala dia, malaikat maut depan dia, malaikat maut cabut nyawa dia. Bum, dia jatuh. Maka Nabi Sulaiman jumpa dengan malaikat maut, tanya malaikat maut, pasal apa malaikat maut duk renung lelaki tadi tu, daripada awal mesyuarat sampai lelaki tu pi cabut nyawa dia dekat negara yang jauh. Malaikat maut bagi tahu, kata, aku renung lelaki tu tajam-tajam pasal Allah tulis dalam suratan untuk aku nak cabut nyawa dia di satu negara yang jauh, lagi beberapa saat. Tapi dia duk ada dengan kamu dalam meeting. Aku heran, macam mana aku nak cabut nyawa dia dalam negara yang jauh? Rupa-rupanya dia mai kat Nabi Sulaiman minta pergi negara jauh tu memenuhi apa yang Allah minta. Jadi apa kita belajar daripada cerita yang pertama? Tuan-tuan, buatlah dinding tebal mana pun Allah sebut dalam Quran, untuk kita nak yafirruna minha, kita nak lari daripada maut. Tuan-tuan tetap akan jumpa maut juga. Besar ke, kecil ke, tua ke, muda ke, confirm akan jumpa mati. Sampai bila-bila saya lah ni pun boleh juga. So saya bagi satu lagi cerita kat tuan-tuan, cerita yang baru berlaku dalam 3 minggu yang lalu. Pelajar kami sendiri di College Universiti Islam Antarabangsa Selangor, hafiz 30 juzuk, umur 20 tahun meninggal dunia. Dia mandi seronok dengan kawan-kawan dia apa semua ke, mungkin kawasan tu ada sikit apa ke kita ni, dia kena kencing tikus.
Kena dia demam, dia jatuh sakit, pergi bawa hospital, dia tangkap buah pinggang, dia tangkap paru apa semua, budak tu koma seminggu saja tuan-tuan. Selesai dia, Allah ambil nyawa dia. Bawa balik ke college kami semayang dia dekat 300 orang. Dekat 300 orang semayang dia. So saya bagi tahu dekat tuan-tuan, sekarang ni saya duk cerita kat tuan-tuan ni, duk abang nak bagi semua dengar kata apa? Tuan-tuan, anak tadi tu umur dia 20 tahun, dia hafal Quran, habis khatam 30 juz, dia meninggal dunia dalam keadaan umur dia 20 tahun tuan-tuan. Jadi saya muhasabah tuan-tuan, saya kata apa? Kalaulah dia meninggal umur dia 20 tahun, saya bagi pendapat saya pada tuan-tuan, boleh jadi kiamat lagi 50 tahun. Makna kata budak hafiz tadi tu, dia duduk atas muka bumi hidup macam tuan-tuan 20 tahun saja. Dia duduk dalam kubur kerah dalam 7 kaki lawan 3 kaki lawan 7 kaki tadi tu 50 tahun. Duduk dalam kubur lebih lama daripada duduk atas muka bumi. Tuan-tuan dengan saya pun sama. Ayahanda dan bonda muslimin dan muslimat yang duduk dalam masjid terapung ni sama macam saya juga. Kita berkapasiti untuk duduk dalam kubur lebih lama daripada kita duduk di atas muka bumi. Sebagai contoh saya bagi kat tuan-tuan. Yang ni contoh yang paling senang untuk tuan-tuan dapat. Kita ambil anak Nabi Adam nama Qabil dan Habil. Watlu alaihim, saya minta izin saya baca ayat Quran. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqq iz qarraba qurbana. Dua-dua orang buat korban. Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Allah ambil seorang lagi punya korban, seorang lagi Allah tak mau terima. Qala la aqtulannak, aku bunuh hang adik. Abang dia kata, Qabil kata, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Abang, Allah hanya terima korban orang yang bertakwa sahaja. La in basawta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Abang, kalau hang angkat tangan nak bunuh aku sekali-kali tak akan angkat tangan nak lawan hang balik. Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku bukan tak boleh lawan hang abang, aku takut dengan Allah Ta'ala. Okay. Ayat dia tentang situ. So anak Nabi Adam ada 2 orang. Sebelum tu saya nak bagi tahu kepada pihak masjid, boleh tak sambil-sambil saya duduk ceramah ni, try dengar sat dulu kat luar apa speaker hak mana yang tak clear. Minta tolong sat depa Roger, takut sat lagi orang tak clear dengar, sian depa mai jauh-jauh nak mengaji, tak tunaikan hajat depa. Jenuh nak jawab awi depan Allah Taala. Bagus dia pindah cantik. Jadi Allah kata, watlu alaihim naba abnai Adam, cerita dekat orang pasal anak Nabi Adam bil haqq, dengan betul-betul. Apa dia? Iz qarraba qurbana. Anak Nabi Adam 2 orang ni depa buat korban. Maka Habil dia seorang penternak, dia korbankan kibah yang besar. Qabil seorang petani, dia letakkan bijirin-bijirin dia depan tu untuk dipersembahkan depan Allah sebagai korban. Maka malaikat mai turun, fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Malaikat ambil yang Habil punya buat naik, dia bakar yang Qabil punya bijirin-bijirin tadi tu. Sebab apa? Qabil bagi yang dah nak dekat expired. Dia bagi yang nak dekat expired dah, nak tunjuk depan Allah Ta'ala. Allah bukan nak lagu tu. Allah nak buat yang paling terbaik yang tuan-tuan ada. Kata guru kami, Tuan Guru Datuk Harundin, Habil masa berjalan nak pihak bawa dia punya kambing kibah tu duduk dalam sangkak tu, dia bawa kibah tu, dia tengok ada kibah lagi besar daripada hak dia bawa ni. Kibah dia tu, dia letak kambing tu, dia ambil kambing yang lagi besar. Ambil pula kambing tu, jalan nak keluar, ada lagi besar. Letak pula tu, ambil lagi. Maknanya pilih yang lagi bagus, yang lagi bagus, yang lagi bagus, yang lagi bagus, sampai dia persembahkan, dia korbankan kepada Allah. Maka Allah hantar malaikat ambil dia punya korban, bakar abang dia punya. Abang dia kalih dekat dia, abang dia kata, aku bunuh hang adik. Tu. Aku bunuh hang adik. Abang dia kata, Allah sebut dalam Quran, takkan Allah salah cerita pula? Maka na hadisan yuftara,
walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi tafsila kulli syai. Apa dia Allah kata dalam surah Yusuf? Ini semua cerita betul. Mana ada Allah reka-reka? Allah kata abang dia kata kat adik dia, aku bunuh hang adik. Maka apa jawab adik dia? Adik dia kata, abang, kalau hang angkat tangan nak pukul aku, nak tabuh aku, nak tibai aku tak akan angkat tangan nak lawan hang balik abang. Adik dia jawab lagu tu. Maka saya bagi tahu dekat tuan-tuan, itu adalah manhaj kita. Itu adalah pegangan kita. Kita pegang macam Habil. Hampa mailah nak kata apa pun dekat kami ahli sunnah, kami walaupun bukan tak boleh lawan, boleh lawan hampa, tapi kami tak akan lawan sebab kami takut dengan Allah Ta'ala. Sebagai contoh ni saya highlight sikit dekat tuan-tuan, macam contoh isu baru-baru ni orang cerita pasal mimpi. Duk dengar banyak ulama cerita pasal mimpi, orang banyak persoal pasal mimpi. Saya bagi satu jawapan, tuan-tuan pegang elok-elok, tanam sampai mati. Apa dia? Mimpi kalau kita tak boleh cerita dekat orang, kalau kita tak boleh nak ambil cerita daripada mimpi, tuan-tuan jangan ambil kira masa tuan-tuan baliak. Tanda-tanda baliak mesti kena keluar ayak mani. Nak keluar ayak mani malam hari mesti kena apa? Mesti kena mimpi. Diguna pakai mimpi dalam hukum hakam. Jadi jangan duk pandai-pandai cakap tak ketahuan. Nampak? Benda mudah. Siapa yang duk cakap kata ni apa, duk cerita mimpi apa, barangkali dia belum cukup baliak lagi. Tuan-tuan nak baliak mesti kena mimpi malam hari. Bayangkan tuan-tuan, kita mimpi malam hari ni kena cerita pekah, jangan duk malu, kena cerita. Ada pula orang kata ada nak cerita ni, habis nak panggil ayat apa? Bayangkan malam hari kita saya cerita, tuan-tuan ambil pengajaran tu je, jangan duk elaborate panjang-panjang. Bayangkan malam bayang pula tak boleh lah, dalam masjid nak bayang lah ke mana. Bayangkan kita tidur malam hari, kita mimpi yang indah. Siapa yang tak tahu mimpi indah itu apa, maknanya dia belum balik lagi. Bila kita mimpi yang indah, kita tidur lagu tu, mimpi indah, tiba-tiba dalam sekelip mata kita boleh mengeluarkan air mani di dalam mimpi itu. Yang mana yang betul? Mimpi ke betul? Keluar air mani betul? Tak tahu. Tuan-tuan mimpi kena tumbuk lebam tak? Lebam. Tuan-tuan mimpi jatuh dalam lubang, rasa jatuh? Rasa. Tapi berdarah? Tak berdarah. Tapi tuan-tuan mimpi yang indah, tiba-tiba keluar air mani. Siapa yang punya kerja? Allah Ta'ala bagi kat kita nikmat dalam mimpi tadi. Apa bezanya kalau mimpi untuk keluar air mani, air yang hina itu, dengan bezanya mimpi jumpa seorang Rasul? Tak boleh lah. Nampak? Okay, kita patah balik kepada isu kita. Alright? So jangan dah, benda ada dalam Islam, jangan takut. Sambung balik. Kemudian, jadi adik dia kata apa kepada kita pegang manhaj Habil. Apa dia? Kalau hampa angkat nak bagi hujah, nak tabuh kami, tak apa, kami tak akan lawan hampa sebab kami takut Allah Ta'ala, bukan kami tak reti nak jawab. Jadi abang dia buat apa kat dia? Tuan-tuan semua tahu apa berlaku. Abang dia bunuh dia. Qabil bunuh Habil. Dalam Quran cerita, bila dia bunuh Qabil, bunuh Habil, Habil wafat. Selang berapa lama Qabil pula wafat. Okay, tuan-tuan tengok saya betul-betul. Ingat tadi saya cakap budak yang umur 20 tahun tadi. So kita ambil balik, apa dia? Ayah Qabil nama Nabi Adam, umurnya 1000 tahun. Kalau ayah dia 1000 tahun, takkan anak dia 60 tahun. Katalah umur Qabil itu ketika remaja, umur dia 300 tahun. Qabil bunuh adik dia masa umur dia 300 tahun, kemudian dia wafat. Sampai hari ni jarak kita dengan Qabil berjuta tahun, tuan-tuan, belum kiamat lagi. Maknanya apa? Qabil pun duduk dalam kubur lebih lama daripada dia duduk atas muka bumi. Qabil duduk atas muka bumi 300 tahun saja, ayahanda dan bunda muslimin dan muslimat. Tapi dia duduk dalam kubur berjuta tahun, tuan-tuan. Soalan saya yang kita kena fikir hari ni, apa dia? Apa bekal tuan-tuan dengan saya nak bawa duduk dalam kubur teman kita sama-sama? Yang tu saya kita cerita last kali. Yang tu last kali. Okey.
So sekarang saya dah cerita kat tuan-tuan apa dia? Tuan-tuan, kita semua akan mati dan kita akan jumpa mati, dan kita barangkali boleh duduk dalam kubur lebih lama daripada kita duduk atas muka bumi. Okey, titik bahagian pertama tamat. Tuan-tuan nak mengaji mati lagi? Masih lagi? Semangat lagi? Baik. Yang kedua, lepas mati kita akan bangkit balik. Okey, dengar elok-elok. Allah bila bagi tahu dekat kita melalui lisan nabinya, melalui Al-Quran, Allah kata apa? Apabila meninggal sahaja kita akan dibangkit balik. Surah Yasin. Cepat tuan-tuan. Macam mana? Lekah surah Yasin last sekali, cepat. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa bala wa huwal khallaqul. Ayuh, ramai orang hafal. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Apakah kamu sangka Allah yang buat langit dan buat bumi ini tiba-tiba nak buat lagi sekali langit dan bumi, ataupun nak buat balik kita daripada kita hancur dulu? Tak bolehkah? Mislahum, yang sama macam kita. Allah kata bala, bahkan Allah boleh buat sebiji macam mana dia buat sekarang. Kita tak boleh faham lah ayat tu. Ish, macam mana nak faham? Allah dah bagi mati kita, lepas tu nak bagi hidup balik, sama pula badan lagu ni, macam mana nak faham? Jom kita tengok ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 259. Siapa ada handphone, ada apa, semua boleh buka tengok ayat tu. Surah Al-Baqarah ayat 259. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم إلى الآخر ayat surah Al-Qamar. Okey, apa dia? Ketika mana melalui satu jalan, siapa yang lalu jalan tu? Nama baginda adalah Nabi Uzair alaihi salam. Nabi Uzair alaihi salam. Nama Nabi Uzair ada dalam Quran, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa qala Uzairun ibnullah. Depa kata Uzair anak Allah Taala. Pasal apa orang Yahudi kata Uzair anak Allah Taala? Ini cerita dia. So ketika mana Uzair melalui satu jalan, pasal apa Nabi Uzair lalu jalan tu? Nabi Uzair masa umur 40 tahun, kata guru kami Tuan Guru Datuk Harundin, masa umur 40 Nabi Uzair kata kat keluarga dia, aku nak keluar daripada rumah, aku nak tengok lagi ciptaan Allah Ta'ala. Ingat tuan-tuan, Allah dia cipta semua benda ni, Allah bagi kat kita supaya kita bertambah yakin lagi. Contohnya apa? Masjid tuan-tuan. Masjid ini dibuat dengan tangan manusia. Betul lah kan? Ke jin yang buat? Manusia yang buat lah kan? Bukan jin. Manusia yang buat. Tuan-tuan bayangkan kalau manusia yang buat boleh panggil masjid terapung. Tuan-tuan bayang firman Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Aku akan bagi berita gembira kepada orang soleh yang beriman bahawa mereka akan dapat syurga, bawah dia mengalir sungai. Tuan-tuan bayang cantik lagu mana? Tujuan Allah bagi kita benda ni apa? Allah nak bagi kita nampak kata yang Allah ni sungguh dahsyat. Jadi macam mana cerita yang nak kata mati ni? Saya nak cerita tuan-tuan Nabi Uzair. So Nabi Uzair bila lalu satu jalan tu, Nabi Uzair kata aku nak pergi tengok lagi kekuasaan Allah Ta'ala. Tiba-tiba Nabi Uzair lintah satu jalan, au kallazi marra ala qaryatin, dia lintah satu kampung, wahiya khawiyatun ala urushiha, dia punya bumbung dia jatuh duduk atas tanah. Maknanya kampung tadi hancur tuan-tuan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, kampung tadi tu dia kena serang.
Okey, kampung tu kena serang, dan sebahagian kata kampung tu kena azab. Mana-mana boleh. Serang dengan azab, serang saja pun kena azab, semua sama. Bila Nabi Uzair nampak kampung tu hancur, kampung, bukannya bayangkan satu tuan-tuan boleh tanya mamu, boleh tanya orang lama-lama apa semua yang duk ada sini, sebelum masjid ni naik, sebelum ada kampung, sebelum ada hotel, orang yang mana duk kawasan ni bila tengok, ish, boleh ke tempat ni nak bangun ni, tempat jin bertandang, contoh orang kata lagu tu kan, boleh ke nak bangun ni, orang tanya lagu tu. So Nabi Uzair bila dia nampak satu kampung hancur, dia kata, lagu mana Allah Ta'ala nak bagi hidup balik ni orang-orang ni semua ni, kampung-kampung ni, teruk ni nak bina balik, memakan masa. Maka tiba-tiba dalam keadaan itu Nabi Uzair rasa berat mata dia mengantuk, sebab kata guru kami masa tu tengah hari panas rembang, kita kata dia rasa berat pala, dia nak cari satu gua. Maka dia bawa dia punya kalde dia sampai dekat gua, himar dia bawa sampai dekat pintu gua, dia letakkan himar dia depan pintu gua, dia ikat dekat satu tempat kalde dia duduk kat situ kat pintu gua, dia masuk dalam gua berteduh, dia bawa keluar bekai dia daripada roti, dia bawa keluar bekai dia daripada ayak, dia letak dekat situ. Tambah guru kami, roti dia masih panas-panas lagi sebab daripada rumah, ayak dia masih suam-suam panas lagi daripada rumah, dia letak tepi tu. Ayak ini sebahagian kata daripada perahan anggur, kata sebahagian ulama. So saya dah bagi tahu tuan-tuan lah. Okey, tak. Ni sandar tidur, jaga. Dia tidur, dia jaga. Bila dia jaga, suara main dekat dia. Sebab dia Nabi, dia dengar suara tu tanya kat dia, kam labista anta, berapa lama kamu tidur ni Uzair? Nabi Uzair kata, labistu yaum au ba'da yaum, saya tidur sehari atau setengah hari kot. Sebab dia bangun-bangun, dia tengok baju dia masih pakai baju yang sama, dia tengok makanan dia duk panas lagi, ayak masih sama lagi. Dia bangun-bangun tu dia tengok masih sama. Suara tu tanya dia, Uzair tidur berapa lama? Dia kata, saya tidur sehari ke setengah hari perasaan. Dia jawab kat malaikat lagu tu. Apa jawab malaikat? Qala bal labista mi'ata am, kamu sudah dimatikan oleh Allah 100 tahun. Okay, tunggu dulu. Ini cerita Quran. Bolehkah Allah bagi mati, lepas tu Toto duk bagi dia duduk sini balik? Nanti dulu, relax dulu, jangan fikir mati lagi. Kita ambil satu cerita sebelum cerita mati. Cerita apa? Cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi 7 orang termasuk dengan sekok dia punya anjing, lari sebab pemerintah masuk tu nak bunuh. Depa kata apa? Qalu rabbuna Allah rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Dalam surah Kahfi depa habaq kata Tuhan kami Allah Taala. Maka pemerintah masa tu kata tangkap depa 7 orang ni dengan anjing dia sekali. Maka lari 7 orang ni masuk dalam gua tu nak selamatkan diri. Pintu gua tadi ditutupi dengan satu tempat batu. Tak boleh nak buat apa, duduk mereka dalam tu. Allah bagi mereka tidur dalam tu dalam keadaan mengantuk. Tidurlah ke-7 orang tadi dengan sekok anjing mereka duduk depan pintu gua, kaki dia menghadap ke pintu gua. Maka dia bermula firman Allah. Allah kata apa? Tolong Ustaz, siapa boleh tolong? Mai Ustaz Quran. Sat. Laju sikit. Surah Kahfi. Tu dia, buka Kahfi tu memang tangan mukjizat ni. Wa tarasyamsa iza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamini wa zatal shimal. Bila mana nak tahu gua Ashabul Kahfi, mesti kena tengok waktu siang matahari mesti masuk daripada kanan masuk dalam gua, waktu petang matahari mesti masuk daripada kiri masuk dalam gua.
wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim zatal yamin kanan wa idza gharabat taqriduhum zatal shimal wa hum fi fajwatin min. Depa duduk dalam tengah-tengah. Ayat bawah dia pula lepas depa dah tidur dalam tu, Allah cerita dekat depa, maka Allah bangunkan mereka semua daripada tidur mereka itu, bertanya-tanya di antara mereka apa yang telah berlaku kepada diri mereka. Maka Allah kata apa dalam Quran? Ambil balik surah yang tadi tu. Apa dia Allah kata? Bismillah. Allah kata kepada mereka, wa tahsabuhum ayqazan wa hum ruqud. Setiap kali orang lalu depan pintu gua, orang semua tengok, kata, depa ni tidur ke jaga? Ruqud dekat sini biasanya dia pakai untuk serigala. Ruqud ni orang pakai untuk serigala dalam bahasa Arab. Pasal apa? Serigala dia ada satu tabiat. Kalau dia tidur lagu tu, dia akan sebelah mata pejam, sebelah mata buka. Jadi orang tak tahu serigala ni tidur ke jaga. Sebenarnya dia tidur. Jadi nak bagi dia selamat supaya orang tak pukul dia. Jadi serigala tu duduk lagu tu. Ni tidur ke jaga? Dia tidur sebenarnya, bukan jaga. Jadi sama Allah pakai untuk Ashabul Kahfi. Wahum ruqud. Mereka semua sat-sat tengok, tidur ke jaga ni? Tapi tuan-tuan semua bukan ruqud kan? Hak ni semua jaga kan? Tengok macam, macam jaga kan, tidur orang yang. Rupanya Allah bagi jadi ke Ashabul Kahfi tu nampak macam sat-sat tidur, macam sat-sat tak tidur. Sebab saat lagi dia duduk lagu tu, saat lagi dia duduk lagu ni, saat lagi dia guling lagu ni, saat lagi dia guling lagu ni. Allah sambung pula, Allah kata dekat depan, wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Dah pusing-pusing. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Tiba-tiba suatu hari bangun salah seorang daripada depa bangun ramai-ramai, kejut bangun. Tanya, wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Depa tanya sesama depa. Qala kam labist? Qala labistu yawman aw ba'dha yawm. Tanya-tanya, kita ni tidur berapa lama? Kawan dia kata, kita ni tidur sehari ke atau setengah hari, berapa perasan? So jawapan sama macam Nabi Uzair. Tidur ni sehari ke setengah hari. Pasal apa jawab benda lagu tu tuan-tuan? Sebab bila depa bangun tujuh orang depa tengok baju depa masih sama, rambut depa masih sama, kuku depa masih sama, kawan dia pun masih sama, jambang depa, janggut depa masih sama. Jadi depa kata, ni kita tidur berapa lama ni, rasa macam tak ada lah. Kawan dia kata, kita tidur sehari atau setengah hari. Tuan-tuan baca balik ayat awal, Allah kata apa? Walabisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu tis'a. Mereka semua tidur dalam gua 309 tahun. Tuan-tuan, hak ni yang nak cerita dekat kita, kata Allah boleh bangkit kita apa dia? Orang tidur 309 tahun dalam gua, janggut masih sama, misai masih sama, kuku masih sama, baju yang tak ada kena-mengena dengan badan kita pun masih sama, tak ada duk reput. Sebab apa? Kalau kata depa bangun-bangun, tiba-tiba baju depa reput. Bangun-bangun kawan dia daripada rambut biasa jadi afro. Bangun-bangun kawan depa bulu hidung, bayang bulu hidung 300 tahun tak potong. Dia keluar bercerabang, keluar nak tanya kawan dia, beralun bulu hidung. Kuku merengkuil tu macam siput babi. Sebab ada graviti kan, dia tarik kuku kita, dia mesti jadi merengkuil tu, dia mesti memang. Tak usah ambil bulu hidung apa tu, kira bulu hak ada tu lah. Berutan banyak 300 tahun tak potong. Mesti depa terkejut, bangun-bangun kalau tengok lagu tu, Allah. Betul. Tapi depa bangun, depa buat apa? Depa tanya dulu, kita tidur berapa lama? Kawan dia habaq, kita tidur sehari atau setengah hari perasaan. Pasal apa? Bangun masih baju yang sama, bangun masih rambut yang sama, bangun masih janggut yang sama, bangun masih kuku yang sama. Bila depa bawa keluar duit depa, orang kata duit ni sudah 300 tahun tak ada. So saya nak beritahu apa kat tuan-tuan? Tuan-tuan agak-agak kalau tuan-tuan dengan saya mati lagi 5 tahun, kiamat berapa tahun? 100 tahun lagi kiamat. Allah biasa bagi orang 300 tahun tidur boleh bangun masih sama tuan-tuan. Tak mati 100 tahun bangkit balik, no hal lah tuan-tuan. Ambil Nabi Uzair tadi tuan-tuan,
Bila dia bangun-bangun, malaikat kata, ni kamu tidur berapa lama? Dia kata, saya tidur sehari atau setengah hari. Allah balas, Allah kata apa? Kamu sudah dimatikan 100 tahun. Terkejut Nabi Uzair. Sebab apa? Ni ayak dengan roti aku masih sama. Unzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanah. Sambungan ayat tadi 259. Cuba tengok makanan kamu dengan ayak kamu tak berubah walaupun 100 tahun. Tak ada expired punya bila duduk dalam Allah Ta'ala punya alam. Tuan-tuan tengok saya. Bila kita duduk dalam alam pemeliharaan Allah, bila Allah jaga kita, bila kita buat sesuatu dalam keadaan yang Allah pelihara. Contoh apa? Sembahyang. Tuan-tuan dengan saya tengok berapa ramai mai ni yang sembahyang Isyak tadi. Sembahyang rapat-rapat. Tuan-tuan sujud-sujud, kepala tuan-tuan duduk celah kaki kawan-kawan. Cuba kalau dekat luar saat lagi kita pergi tendang kepala kawan kita tengok. Jangan yang tu pantang tok nenek tu. Tok nenek pun kalau bangun dia kata pantang tok nenek dia juga. Pasal apa? Ni kepala jangan duk buat main. Ni kepala jangan duk buat main. Hang duk main sepak kepala aku, jangan kata sepak hang apa ni kita panggil apa ni? Kita kata hang petih kepala aku pun hang duk ni bagu ni kepala aku pun tak boleh, ni kepala. Tapi tuan-tuan sujud dalam sembahyang, kaki tuan-tuan duduk celah kangkang kawan tuan-tuan. Tu tak kira bangun lagi. Ada yang bangun masuk dalam kain. Ada yang bangun, dia nak bangun naik atas lagi, dia pergi sondoi pungkok kawan tu. Tuan-tuan, kepala tuan-tuan kena pungkok orang. Tapi lepas bagi salam, tuan-tuan nak marah orang depan nak? Tak ada tuan-tuan. Sebab apa? Perasaan tu hilang pasal bila Allah lebih besar daripada semua benda. Nampak? Yang ni contoh yang guru kami bagi. Datuk Harudin bagi kat kami contoh ni. Bila nak habang kata bila kita duduk dalam perasaan rasa Allah lebih besar daripada semua benda, contoh dia semayang. Masa semayang siapa berani lawan? Jangan sujud. Semua sujud, Allah paling besar. Aku punya kepala duduk celah kaki kawan pun tak apa. Saat lagi nak duduk tahiyat akhir, kawan tu bangun dulu. Bila dia bangun, dia lipat kaki dia dulu. Lipat-lipat, dia sepak kepala kita. Mana ada orang yang bila dia bangun-bangun dia kena sepak, dia duduk tahiyat akhir, jari dia duduk tunjuk kawan ni, hang jaga saat lagi lepas ni dengan aku, mampu hang. Ni tahiyat ni duduk ketak ni, dia kata mampu hang lepas ni dengan aku. Mana ada orang buat lagu tu? Bangun-bangun tu kawan tu sepak dia sikit, sekejap lagi dia duduk, dia baca tahiyat. Tak ada apa, macam tak berlaku apa. Sekejap lagi bagi salam, assalamualaikum, baca doa, lepas tu siap doa lagi untuk orang depan. Tok Imam doa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami zalim diri kami, ampun dosa kami, kalau kamu tak ampun kami jadi pada orang zalim. Kita amin. Termasuk kawan depan sekali, kita doa kat dia. Habis-habis boleh duduk salam, boleh peluk dia, selawat lagi sama-sama. Pasal apa? Sebab bila Allah yang jaga kita. Nampak? Baik, sambung. Allah yang jaga tu bukan duk jaga masa semayang, takat semayang boleh jaga perasaan. Benda yang tak melibatkan perasaan pun, macam Nabi Uzair bila dia bangun-bangun, Allah kata tengok makanan hang, tengok ayam hang, tak ada duk berubah punya. Tu bila kata-kata lagu tu, Allah kata baik kalau hang boleh jadi dia tidur sehari sebab makanan tak berubah. Allah kata lah ni hang pergi keluar, tengok dekat pintu gua kalde hang. Dia keluar dia pergi tengok kalde dia. Apa yang tinggal dekat kalde dia? Unzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al'idhami kaifa nunshizuha summa naksuha lahma. Maka dia keluar dia tengok kalde dia yang duduk tadi, yang dia ikat tadi tu, tempat kalde dia duduk tinggal serebuk tulang sahaja. Tulang pun dah tak ada sebab 100 tahun punya mati. Maka Allah kata dekat dia, tengok serebuk tulang tadi berubah jadi tulang. Balut. Allah baca ayat tadi yang saya baca, unzur ilal izami kaifa nunshizuha summa naksuha lahma. Tuan-tuan boleh baca ayat tu. Saya cerita kat tuan-tuan, dia tengok serbuk tulang tadi tu, serbuk tulang tu berubah jadi tulang. Tulang tadi dia salut dengan daging, salut dengan daging, keluar urat darah, salut lagi dengan daging, keluar mai kulit, jadi kalde dia berbunyi. Bunyi kalde dia tu bunyi bising. Sebab apa? Kalde tadi ingatkan dia sudah dibangkitkan untuk hari kiamat. 259 surah Al-Baqarah. Bila dia tengok lagu tu Nabi Uzair, kalde dia boleh hidup balik daripada mati 100 tahun. Dia celapak naik atas kalde dia balik rumah, dia pergi cari keluarga dia. Rupanya masa dia keluar umur 40 tahun hari tu, sepatutnya sekarang umur dia 140 tahun. Betul?
Tapi Allah bangkitkan dia jadi 40 tahun balik. Dia balik rumah, dia ada 2 orang dia tinggal dalam rumah. Satu anak dia umur 20 tahun, satu khodam dia umur 20 tahun. Dia balik-balik, dia tengok ada seorang perempuan tua duduk dalam rumah dia. Maka dia bagi salam dekat perempuan tua tu. Nabi Uzair, ingat Nabi Uzair umur 40 tahun, khodam dia umur 120, anak dia umur 120. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terkejut orang perempuan buta tadi tu. Dia cari suara tadi, dia kata, ini macam suara Uzair. Uzair tadi dengar-dengar, dia kata, adakah ini rumah Uzair? Uzair tanya. Dia kata, ya, ni rumah Uzair, tapi nama Uzair sudah hilang daripada kampung ni 100 tahun yang lalu. Nabi Uzair kata, aku adalah Uzair, ana Uzair. Maka perempuan tua tu kata, tak boleh, mustahil hang Uzair. Uzair dah hilang daripada kampung ni 100 tahun. Maka perempuan tua tu kata, kalau betul hang Uzair, Uzair yang kami kenal, doa dia makbul. Sekarang hang doa bagi mata aku dengan lumpuh aku sembuh. Maka Nabi Uzair angkat tangan doa, disapukan pada mata perempuan tua itu. Maka perempuan tua itu celik dan boleh berdiri. Dia tengok Uzair, dia kata, anta Uzair, hang ni Uzair, anak hang hidup lagi, jadi ketua kabilah ini, umur 120 tahun. Bawa pergi jumpa anak dia, ayah dia lagi muda daripada anak dia. Ini kata Allah Ta'ala. Ini saya duk bawa tuan-tuan, nak bagi tahu bukti apa dia. Takat nak bagi hidup tuan-tuan balik lepas tuan-tuan mati, tak ada masalah. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Yang sama macam ni, bala, mudah sangat bagi Allah. Saya nak tanya tuan-tuan, Nabi Uzair tadi mati 100 tahun, masa bila tuan-tuan? Kiamat kah? Bukan. Di antara zaman Nabi Sulaiman sampai Nabi Yahya, maknanya belum kiamat lagi. Di dunia lagi Allah boleh bagi mati satu orang umur 100 tahun, hidupkan dia balik. So patah balik kepada semayang tadi apa dia? Kalaulah sembahyang di dunia ni Allah boleh jaga supaya tak bergaduh dalam semayang, sebab Allah jaga. Bayangkan kalau Allah kata maliki yaumiddin, hari balasan nanti Allah jaga, awak dia tak boleh bangkit balik tuan-tuan. Seorang Allah boleh bangkit balik. Ayat 260, tadi 259, ayat 260, yang ni ultimate penutup cerita kita hari ni. Cukup sejam dah mengaji, baru nak tengok jam. Betul lah, sejam dah mengaji. Haji Raja jam seorang tak ada lah. Tak, kita dengar nasyid dulu, tak berhenti. Hampa nak nasyid dulu kah? Bagi cerita dulu lah. 260 ni tengah duk panas ni cerita ni. Ni my friend. 260 surah Baqarah, ayat muka surat kiri belah atas. Ketika mana, ni ultimate lah, ni penutup cerita. Ketika mana Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Allah, kaifa tuhyil mauta? Wahai Allah, macam mana Allah boleh bangkitkan orang yang mati? Allah tanya balik Nabi Ibrahim, qala awalam tu'min? Hai Nabi Ibrahim, kamu tak beriman kah? Jangan terkejut nah, bukan Nabi Ibrahim tak beriman. Makna dekat sini, kamu tak percaya kah? Macam kita lah bila orang main cerita, ni tadi ada satu kereta langgar, kereta tu jadi macam tin sardin. Daripada kereta besar berguling-guling-guling jadi macam tin sardin. Tiba-tiba pintu dia terbuka, mamat yang keluar daripada kereta tu buat muka macam sardin ya. Maknanya dia tak ada apa lah, kereta dia teruk apa semua, tapi dia relax saja. Kawan kita kata, hang betul ke? Nampak tak? Bukan dia tak percaya cerita tu, dia bukan dia betul ke ni? Macam tu. Tapi bila kita pergi bawa dia pergi tengok, oh betul. Boleh faham? Bukan kata dia tak beriman, bukan kata hang cerita lagu ni kufur aku, bukan lagu tu. Maknanya Nabi Ibrahim pun bila tanya Allah Ta'ala balik, Allah macam mana menghidupkan orang yang mati? Allah tanya, hai kamu tak percaya ke Ibrahim? Nabi Ibrahim kata, dak, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya nak bertambah yakin lagi. Boleh tak tunjuk saya cara dia macam mana? Allah bagi dekat Nabi Ibrahim. Nah, Allah kata apa? Faqudh arba'atan minat tayr. Ambil 4 ekor burung. Pi tangkap 4 ekor burung. Khudh arba'atan minat tayr fasurhunna
Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ambil burung 4 ekor tadi, sembelih 4 ekor, cincang 4 ekor, bubuh dalam bekas, kacau 4 ekor. Tak tahu dah bercampur sayap kawan ni, bercampur daging kawan ni, bercampur tulang kawan ni, dah tak tahu dah burung mana satu. Cedok satu. Summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Letak atas setiap bukit satu tompok. Ambil yang campur tadi, tak tahu dah burung mana dengan burung mana apa, tak satu, ambil lagi satu, tak situ, ambil lagi satu, tak 4 bukit. Allah kata apa? Summa du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Maka kamu panggil burung tadi akan mai sekelip mata dengan segera kepada kamu. Maka Nabi Ibrahim panggil burung pertama, zap terus mai, burung kedua, burung ketiga, burung keempat, semua mai kepada Nabi Ibrahim. Barulah Nabi Ibrahim kata, aku bertambah yakin pada Allah Ta'ala. Soalan saya, apa dia? Tuan-tuan kena jawab kuat-kuat, baru saya tahu tuan-tuan dengar tak dengar. Soalan yang pertama, siapa yang tangkap burung? Nabi Ibrahim. Siapa yang sembelih burung? Siapa yang cincang burung? Siapa yang lumat burung? Siapa yang letak burung atas setiap bukit? Siapa yang panggil burung? Kalaulah semua tu Nabi Ibrahim buat menggunakan tangan manusia boleh hidup balik, apakah pandangan tuan-tuan kalau Allah sendiri yang buat semua benda? Boleh? Habis. Selesai. Kira faham dah? Maknanya kesimpulan dia apa? Semua orang akan mati. Takat Allah nak bagi hidup balik senang. Hak Nabi Ibrahim buat dengan tangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim manusia, bukan Tuhan. Itu pun Allah boleh bagi hidup balik. Kalau Allah yang kata innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu aywa kun fayakun. Allah boleh kata kun fayakun, semua benda boleh jadi. Okey. So sementara tuan-tuan ada semangat yang tadi tu, sebelum saya buat kesimpulan habis, kita bagi ruang sat dulu untuk kawan-kawan kita bernasyid. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya kita dapat manfaat. Tenang sat dulu, ambil buah fikiran, cerna, ulang balik dalam otak tuan-tuan apa yang saya cerita. 3 fasa tadi, fasa 2 baru. Yang pertama, kita macam mana memang mati akan sampai, cerita Nabi Sulaiman. Macam mana Allah nak bangkit kita, saya bagi contoh semuanya ada dalam Quran. Dan yang ketiga, saat lagi saya akan cerita apa kita nak kena buat. Kita bagi laluan dulu kepada kumpulan nasyid. Hadza wabillahi taufiq. Panjang singkatnya bila tiba masa kita akan dipanggil pergi.
sedia. Kena kita kan dipanggil menghadap Tuhan Pencipta. Dirikan mati esok hari. Berdoalah pada Allah agar kita dimatikan dalam iman, jua Islam di bawah kerahmatannya. Berdoalah pada Allah agar kita dimatikan dalam iman, jua Islam di bawah kerahmatannya. Ketenangan, kesabaran. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya pastikanlah manusia kita sudah sedia. Kerana kita kan dipanggil menghadap Tuhan Pencipta. Dirikan mati esok hari. Bekerja sebagai diri. Nama apa kak? Amara Sofia. Selamanya Sofia Ustaz sekali. tiba kiamat kecil itu, tiada lagi siapa membantu. Tidak kira di mana kita berada waktu ketika. Berdoalah pada Allah agar kita dimatikan dalam iman, jua Islam di bawah kerahmatannya. Berdoalah pada Allah agar kita dimatikan dalam iman, jua Islam di bawah kerahmatannya. Hanya amalan soleh bisa memberikan ketenangan, kesabaran. Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah.
sedap ayam ni, sorry. Dah, sedap dah ayam ni. Okey, sekali lagi. Nah. Pandai Sufyan. Sekali nah. Wallahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahimin. Wallahu khairul hafizah wa huwa arhamur rahimin. Allahumma shukran wa shukran. Pandai Sufyan, masya-Allah. Mai mikrofon. Tuan-tuan, kita doa sikit kat adik ni. Adik ni nama Sofia. Tuan-tuan amin Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil wahdiha siratakal mustaqim. Allahumma arzuqha rizqan halalan tayyiban wa 'amalan salihan wa 'amalan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma arzuqha 'ilman nafi'a 'ilman nafi'a 'ilman nafi'a wa 'amalan salihan maqbula wa rizqan wasi'a halalan tayyiban. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Sorry. Terima kasih kepada abang-abang yang buat sembahan walaupun tak ada muzik, sedap lah. Mudah-mudahan Allah menjadikan suara insya-Allah sedap untuk berzikir nama Allah SWT. Amin. Baik, sambung tuan-tuan bahagian yang ketiga, akhir. Bila saya sebut pada tuan-tuan pasal mati, saya cerita kat tuan-tuan bukti-bukti hidup depan mata tuan-tuan daripada Al-Quran semuanya membuktikan kata tuan-tuan dan saya kita akan semua dibangkitkan nanti. Soalan dia ialah, saya yakin yang ada dalam masjid ni semua bukannya ustaz yang mana boleh duk pegang Al-Quran 24 jam. Adik-adik tahfiz ni lain lah. Ni ustaz cerita pasal hak ni, pakcik-pakcik, abang-abang hak bekerja. Saya yakin yang ada dalam ni ada pelajar sekolah yang bukan tahfiz, ada abang-abang yang kerjanya bukan cikgu, bukan ustaz, ada ibu-ibu yang kerjanya suri rumah nak kena layan 5-6 orang anak. Apa yang tuan-tuan kena buat dan yang saya kena buat untuk kita sama-sama nak penuhkan bekalan kita dalam kubur, sebab boleh jadi tuan-tuan dengan saya berkapasiti untuk duduk dalam kubur lebih lama daripada duduk atas muka bumi. Maka ini antara benda yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Apa dia? Suatu hari, okey, cerita ni hari tu saya cerita, dan cerita ni telah diguna pakai oleh setengah golongan yang tidak bertanggungjawab untuk menafikan cerita ni. Maka saya habaq kat tuan-tuan, tuan-tuan tak payah risau. Cerita ni ditulis sendiri oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam satu buku. Tulis nama saya ada 3 kali dalam buku tu. Sebab apa? Tujuan ditulis buku tu untuk menjawab bagi mereka yang telah buat fitnah kepada saya. So cerita ni saya akan ceritakan pada tuan-tuan. Tuan-tuan pegang cerita ni elok-elok, jadikan tuan-tuan punya amalan insya-Allah. Tiba-tiba ada orang tanya pula, ustaz ni duk cerita macam-macam, bolehkah duk cerita? Tuan-tuan, kalaulah saya cerita dekat tuan-tuan cerita-cerita ni, tuan-tuan kata boleh tak boleh cerita, Rasulullah memberi kebenaran lagi dahsyat lagi daripada apa cerita saya kata. Apa dia? Nabi kata, hadithu an Bani Israel walau haraj. Cerita dekat orang pasal cerita Bani Israel. Nabi habaq, kalau takat nak cerita bagi orang dapat pengajaran, cerita Bani Israel pun boleh cerita. Cerita api dekat orang. Saya cerita kat tuan-tuan tentang orang beriman, lagi bagus daripada Bani Israel. Takkan yang tu tak boleh? Boleh dapat tuan-tuan? Okay. So suatu hari ada seorang lelaki membawa duit di dalam uncangnya itu 1000 dinar emas. Bila kata 1000 dinar emas, duit ini bersamaan dengan hari ini RM800,000 tuan-tuan. Sebab 1 dinar RM800. 1000 dinar 800 kali 1000, 800,000 dinar emas.
RM. Tapi dia nak buat kerja haji, dia tak boleh bawa duit banyak. Maka dia pergi rumah kawan dia seorang itu. Apa dia? Saya sebutkan tuan-tuan, kawan yang seorang yang baik, yang amanah, yang sangat dipercayai. Baik, amanah, sangat dipercayai. Maka bila dia pergi rumah kawan dia, dia kata, ni boleh tak tolong? Allah, mikrofon ni tak pasang lah. Boleh tak tolong jaga duit saya ni yang 1000 dinar emas ini, sebab saya nak pergi buat kerja haji, nanti takut duit ni hilang masa saya nak pergi ke Mina dan juga di Muzdalifah dan sebagainya, nak melontar jumrah. Maka kawan dia kata, hang tahu hang bagi dekat aku tempat yang betul sebab aku boleh jaga harta hang. Jadi dia pun ambil duit kawan dia 1000 dinar emas, kawan dia pun terus pergi melaksanakan ibadah haji. Selesai sahaja kerja haji, baliklah kawan yang tadi tu pergi ke rumah sahabat dia yang baik ni, ketuk pintu dan bagi salam. Maka keluarlah daripada rumah itu anak kepada kawan dia tadi. Anak dia kata, pakcik jemput masuk. Pakcik ni kata, mana ayah? Yang ni lah yang kami nak bagi tahu kepada pakcik, ayah sudah meninggal dunia. Maka berkata pakcik tadi, Allah, ada apa-apa yang ayah cerita tentang tempat penyimpanan rahsia? Sebab apa? 1000 dinar emas dia. Anak-anak kata, kami tak dan dapat apa-apa daripada ayah. Ayah tiba-tiba sahaja meninggal pakcik. Habis tiba-tiba, dalam orang kata mungkin dalam tidur, tiba-tiba meninggal, tak ada tinggal apa. Maka pakcik tadi yang ada 1000 dinar emas tu, dia tak tahu nak buat macam mana. Dia pergi jumpa ulama Mekah. Dia tanya ulama Mekah, apa yang perlu saya buat? Duit saya 1000 dinar emas, saya bagi kawan saya simpan. Maka kata ulama tadi, tuan-tuan dengar elok-elok. Tuan-tuan, saya pesan sekali lagi, saya tahu orang Pulau Pinang banyak yang cerdik, yang pandai. Dengar cerita ni, jangan duk aplikasi tak ketahuan. Tanya dulu baru buat. Jangan duk buat tak ketahuan. Halah. Maka kata ulama tadi, maka kamu pergilah ke telaga Zam-Zam malam ini pukul 12. Panggillah nama saudara kamu. Kalau betul saudara kamu yang meninggal itu daripada kalangan ahli syurga, dia pasti akan menjawab persoalan kamu nanti. Maka terus dia pergi malam tu ke telaga Zam-Zam. Dia panggil nama kawan dia 3 kali. Tiga kali nama kawan dia tidak disahut akan apa-apa suara. Dia terus balik pula jumpa dengan ulama. Dia kata, saya dah panggil 3 kali, tak keluar pun apa-apa suara. Maka ulama tadi terus kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku takut saudara kamu itu berada dalam neraka. Pergilah dekat Yaman, ada satu tempat namanya Telaga Barahut. Di sana kamu panggillah. Kalau betul dia ahli neraka, dia akan menyahut panggilan kamu tadi. Kawan ni terus memacu kenderaannya, kudanya, tunggangannya ke Yaman. Sampai di Telaga Barahut, dia panggil nama kawan dia. Belum 3 kali, baru sekali sahaja kawan dia tadi sudah menyahut panggilannya. Terkejut dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kawan dia daripada kalangan orang ahli neraka. Kalau begitulah keadaan kawannya, apa yang terdetik di otak dia terlebih dahulu? Apa sudah jadi dengan duit aku? Maka dia terus tanya kepada kawan dia, sebab kawan dia ahli neraka, apa yang kamu buat dengan duit aku? Kawan dia kata, hang tahu aku akan jaga duit hang. Duit hang aku telah simpan di sekian-sekian tempat. Aku tak bagi tahu kepada keluarga aku kerana aku tahu duit ini terlalu banyak. Aku tak percaya kepada siapa pun ahli keluarga aku. Kalau kamu nak balik pergi ambil dekat situ, aku simpan duit kamu. Maka terkejut dia. Seorang yang baik, seorang yang amanah, seorang yang dipercayai, kenapa masuk dalam neraka? Maka kawan dia terus tanya kepada kawan dia yang ada dalam neraka, apa sebab kamu berada dalam neraka? Ini jawapan yang tuan-tuan kena pegang untuk bekal tuan-tuan hari ini dengan saya. Apa dia? Jawab kawan dia tadi, aku ada seorang saudara perempuan. Saudara aku ini miskin. Saudara aku ini susah. Tapi aku sikit pun tak pernah ambil tahu pasal saudara aku. Aku sikit pun tak pernah tanya khabar tentang saudara perempuan aku. Aku sikit pun tak pernah rasa belas kasihan kepada saudara aku. Kerana 3 soalan ni aku tak boleh jawab. Allah tahu aku masuk dalam neraka. So saya bagi tahu dekat tuan-tuan apa dia hari ni? Hadis Nabi sangat benar. Nabi kata, la yadkhulul jannata qati'un.
tak akan masuk syurga siapa yang putus silaturrahim. Kata guru kami ketika baca hadis ni kepada kami, Datuk Harudin kata apa? Bayangkan berapa ramai ambil orang yang elok-elok, tak usah ambil orang yang tepi jalan apa, tak usah. Berapa ramai hari ni ustaz-ustaz yang pakat duk bergaduh sesama sendiri, yang meninggal belum sempat minta maaf, agak-agak lepas dah esok nak berjawab depan Allah Ta'ala. Ini soalan Datuk Harudin kepada kami. Terdiam kami, sebab ketika itu kami sangat agresif bila orang marah kepada kami, mengata kepada ahli sunnah, kami nak jawab. Datuk Harun kata, bayangkan kalau perkara ni berlaku, sempat tak sempat kita nak jawab. Sebab Nabi sebut, hang baiklah tara manapun, hang buatlah macam manapun, hang putus silaturahim, hang tak akan masuk dalam syurga. Dan inilah yang tengah berlaku dalam kalangan masyarakat yang ada hari ini. Dan yang paling sedih sekali apa dia? Kita seronok buat benda lagu tu. Kita buat putus silaturahim lagu macam kita tak apa saja rasa tak bersalah. Ajak pula orang untuk join dengan kita untuk putus silaturahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ayana namuna muslimin dan muslimat, abang dan kakak yang saya kasih sekalian, saya sebut pada tuan-tuan kata apa? Tuan-tuan semua boleh rasa sayang dan kesian dengan saudara kita di Gaza. Bagus tuan-tuan, tak salah. Dalam masa yang sama, tuan-tuan kena belas kasihan juga dengan saudara kita, adik-beradik kita, kakak kita. Kita sanggup mai sini cerita dekat orang pasal Gaza, tapi kita tak pernah angkat telefon pun. Telefon kakak kita tanya, kakak sihat ke? Anak-anak kakak makan elok ke? Kita sanggup boleh duk pakai ni selendang, duk tulis lah apalah, mailah buat kebajikan apa, tapi kita tak pernah angkat telefon pun tanya anak saudara kita, melakan kita, adik-beradik kita, pakcik makcik kita, tok wan kita, tok wan okey ke, sihat ke, ada duit nak makan ke? Orang tadi kerana tak boleh tolong adik perempuan dia masuk dalam neraka, tuan. So point yang first untuk malam ni, pertama dan yang terakhir, apa dia? Tuan-tuan, jaga hubungan silaturahim sesama kita, jangan bagi putus. Kalau ada yang dah bergaduh, kena mengaku, pi sambung balik, tak apa. Tuan-tuan sambung balik. Saya berani cerita kat tuan-tuan benda ni sebab dalam ni ada kawan saya, dalam ni ada saudara saya, even dalam ni ada pakcik saya, ada jiran yang tolong kami, yang kenal saya pun ada dalam ni. So saya bukan bercakap kemah tuan-tuan. Okay, keluarga saya ada dalam ni. Saya orang Penang tuan-tuan. So siapa yang ada berlaku pertelagahan, yang ada yang buat benda tak betul, kena pergi ambil tahu, kena bantu, kena tolong settle sama-sama. Cukup dah tuan-tuan, yang duk berlaku banyak dah, cukup lah. Politik pun tak boleh bawa kita ke mana. Politik adalah alat untuk kita sembah Allah Ta'ala, tapi kalau kerana politik kita pergi jadi khianat ke Allah Ta'ala, baik tak payah. Masjid adalah tempat rumah Allah Ta'ala. Bila Allah bagi tanggungjawab kepada sesetengah orang untuk jaga masjid, bukan bermakna masjid ni kita punya. So kena ajak orang semua mai masuk masjid. Soalan saya yang terakhir untuk semua, dan ini adalah apa yang saya bagi tahu dekat staff saya. Staff saya pun ada seorang dalam ni, kawan saya lah, tapi dia staff saya, ada dalam ni bersama. Ada 2 orang lagi tambahan, kawan saya baru sampai. Dan saya yakin ada lagi 2 orang yang biasa mengaji dengan saya akan mai juga malam ni. Sebab esok kami ada perkara kami nak buat. Saya nak bagi tahu kata apa kat tuan-tuan semua? Tuan-tuan, benda yang saya bagi tahu staff saya, 2016 Key Performance Indicator, KPI, yang kena capai ialah berapa ramai kita berjaya mengislamkan orang tahun ni. Itu kerja staff saya kena buat. Tuan-tuan habaq dekat saya,
Orang Islam yang ada dekat sini Ustaz 10% saja, yang lain semua orang bukan Islam. Tapi saya nak tanya, tuan-tuan buat apa selama ni yang orang keliling tuan-tuan masih belum Islam lagi? Esok nak kena jawab ni, Allah Ta'ala mesti tanya. Apakah akhlak kita tak cukup bagus untuk orang nak peluk Islam? Saya berani kata dekat tuan-tuan sebab saya dah mengislamkan 4-5 orang. Saya nak tanya tuan-tuan, apakah pengetahuan tuan-tuan tentang Islam sedangkan tuan-tuan main mengaji tiap-tiap malam, hari-hari? Tak boleh membantu tuan-tuan untuk nak cerita ke orang pasal Islam. There must be something wrong. Tuan-tuan mesti kena ambil tindakan. Cara yang pertama apa dia? Duduk dulu bersatu. Mari kita bincang dulu apa kita kena buat. Orang Islam, orang bukan Islam pandang kita macam mana ni? Masjid kita sejauh mana? Tuan-tuan bagus bagi beasiswa, bagi juga sebahagian duit yang dipanggil duit tidak sah syariat. Jabatan agama ada boleh bantu, tak ada masalah. Bagi sikit, bantu untuk mengislamkan orang. Itu tanggungjawab kita bersama. Key performance indicator yang saya letak kepada staf saya tahun 2016, berapa ramai kita berjaya Islamkan orang. So saya dah mula. Masjid terapung, bila lagi nak terapung? Terapung lama dah. Jom bawa orang masuk Islam. Okey? Jom bawa orang masuk Islam. Abang-abang yang mana yang duk post ceramah-ceramah apa semua ni, itu hampa punya kerja dah 3-4 tahun dah. Bagus dah level tu. Up sikit, naik atas. Cari macam mana nak bagi video supaya orang masuk Islam. Sebab apa? Itu bekal tuan-tuan dengan saya lah dalam kubur. Itu bekal kita. Nak suruh tuan-tuan baca Quran, larat mana tuan-tuan nak baca? Nak suruh tuan-tuan derma, banyak mana duit kita ada? Nak suruh tuan-tuan semayang, baru nak semayang tarawih 2 rakaat pun lutut ketak lah duduk atas kursi. Jadi jom kita buat benda yang boleh kita sama-sama buat. Pertama, jaga hubungan silaturahim. Jangan kerana tuan-tuan punya kuat semayang, punya duk main masjid, tapi sebab tuan-tuan putus silaturahim, selesai semua tu Allah Ta'ala tak kira. Dan jangan pula sampai Allah tanya, hampa 5-6 tahun 10 tahun ada masjid terapung dekat kawasan ni, tapi seorang pun orang tak masuk Islam. What have you done in your life? Allah tanya yang tu, pai punggah. Tuan-tuan munggah, saya pun lagi bungkus terus. Okey? Jom sama-sama, tak apa, kita sama-sama mai atuk abang, kakak yang mana yang ada plan, yang ada idea, mai bagi dekat pihak masjid. Pihak masjid ada kontak dengan ramai orang, boleh kita bantu, kita buat sama-sama. Okey, program ni, tak ada masalah. Yang penting kita kena letak apa dekat depan, macam mana kita nak Islamkan orang. So bila saya cerita lagu tu, orang semua betul saya abang. Bila orang first time dengar saya cerita lagu tu, orang kata, ish, boleh lah. Bukan kita nak kena bangunkan masyarakat lah. Saya kata, tuan-tuan cuba tengok Rasulullah pasal nak ajak para sahabat mengislamkan orang, Rasulullah letak jom islamkan orang, semua para sahabat jadi bagus. Sebab kalau kita terus fikir macam mana nak bagi kita saja bagus, sampai sekerat tu je tuan-tuan. Kata guru saya, cikgu sekolah saya, jangan sasar untuk pergi ke bulan. Sebab kalau tak sampai bulan, jatuh balik ke bumi. Sasar nak pergi bintang, kurang-kurang kalau tak sampai bintang, jatuh ke bulan. So jom kita Islamkan orang. Kurang-kurang kalau kita berusaha tak nak Islamkan orang tak dapat, kita dah dalam Islam tadi tu, mendalam dah pengetahuan kita pasal Islam. Okey, wallahu taala alam. Cukup dah. Oi, lama dah ni mengaji ni, lebih daripada tarawih dah ni. Tak boleh dah. Lama sangat ni. Yang paling lama tarawih. Kita jangan lebih daripada tu. Okey, tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf ada salah dan silap. Ni kita baca doa. Apa ada nasyid last ke? Ada nasyid last ke? Ada satu. Ada ke tak ada? Habis, selesai. Betul ya? Jangan duk keluar lagi, duk kata, oh dia ni pulun kat dia seorang, tak bagi kita duk nasyid, aku suara bagus, duk makan ayam selasih tadi, duk telan satu mangkuk, dia kata tak boleh duk nasyid. Okey, jom marilah sama-sama kita ambil peluang kita ada ramai-ramai ni,
kita hadiahkan Al-Fatihah kepada semua orang-orang lama, tok wan kita, tok nek kita, tok nyang kita, kerana mereka bawa kita elok-elok duduk dalam atas jalan agama sampai kita semua boleh duduk masjid lama hari ni. Hadiahkan juga paling utama sekali kepada siapa? Sahibul Quran, Rasulullah, kerana baginda menjaga Quran elok-elok, bawa mai dekat kita, kita semua pandai baca Quran, berhujah dengan Al-Quran setiap satu. Hadiahkan juga kepada para sahabat. Sebab apa? Para sahabat, ahli keluarga, ahlul bait Nabi, mereka semua ini hafizul Quran, depa hafal Quran yang Nabi baca. Kalau depa tak hafal, kita pun tak boleh dapat Quran. Hadiahkan juga kepada para alim ulama. Pasal apa? Kerana ulama-ulama ini adalah hamlatul Quran, kerana mereka semua yang tanggung Quran bawa mai dekat kita. Kalau ulama tak tanggung Quran mai dekat kita, kita semua buta huruf, tak kenal Quran. Dan hadiahkan juga kepada ibu bapa kita, kerana ibu bapa kita kalau tak ada mereka, mula-mula sekali mereka lahirkan kita, kalau mereka benci tengok muka kita, matilah kita kena tahu tak mana-mana. Tapi pasal mereka sayang kita, mereka bagi rasa kita nikmat untuk oleh pahala untuk masuk dalam syurga, kita hadiah juga kepada mak bapak kita. Dan hadiahkan juga kepada sekalian mereka yang sudah bertemu dengan kematian lebih dahulu daripada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة متقبل. اللهم أحيينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا الله, ampunkanlah segala dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan ampunkanlah dosa sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, i'tikaf kami, puasa Ramadan kami, sembahyang tarawih kami, sembahyang 5 waktu kami, dan terimalah amal ibadah sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, dan masukkanlah ke dalam syurga-Mu sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menjadi saksi majlis ini, membaca ayat-ayat-Mu, membaca hadis baginda Nabi, menceritakan kepada setiap yang hadir dalam ini agar bertakwa kepada-Mu ya Allah. Maka kami pohon dalam majlis yang penuh dengan keberkatan ini, agar jangan Engkau jadikan daripada kalangan kami yang berdosa di sini balik, melainkan diampunkan segala dosanya ya Allah. Jangan jadi di kalangan kami ini yang sakit, melainkan disembuhkan
sembuhkan penyakitnya ya Allah. Jangan ada di kalangan kami yang pulang dalam keadaan sesat, melainkan ditunjukkan kepada dia jalan pulang ya Allah. Jangan ada di kalangan kami ini yang tersepit antara dua dilema, pulang melainkan dalam keadaan ditunjukkan mereka jalan pulang bertemumu ya Allah. Jangan ada di kalangan kami yang bujang di dalam majlis ini yang pulang melainkan ditemukan mereka dengan jodoh yang soleh dan solehah. Jangan jadi di kalangan kami yang ada di sini yang akan menimang cahaya mata anak, zuriat, cucu, cicit, melainkan bila mereka pulang itu dalam keadaan dikurniakan mereka anak, zuriat, cucu, cicit yang soleh dan solehah. Jangan engkau jadikan yang hadir dalam majlis ini pulang melainkan sekiranya akan dimatikan kami ini, matikanlah kami dalam mati yang baik. Jangan engkau matikan kami dalam mati yang tidak baik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jumpa lagi tuan-tuan insya-Allah.